Sebelum saya mula, saya nak bagi tahu temu bual ini akan dirakam ya. Okey. Tak. Selamat petang Cik, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat walafiat. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kerana Encik sudi menjadi responden kami pada pagi ini. Pada petang ini, maaf. Okey. Macam yang Encik dah tahu, kami merupakan pelajar linguistik tahun 1 semester 2 dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Saya, Hazel dan ahli kumpulan saya yang ada ni Sabrina, Hazwani, Maria, yang ada 2 orang lagi mungkin di tengah solat. Okey. Jadi saya terangkan sikit apa tujuan projek ni. Projek ni di bawah subjek antropologi untuk mendapatkan data bagi adat perkahwinan masyarakat Melayu Sarawak. Jadi kami perlu mendapatkan data tentang merisik dan bertunang. Itu je lah. Jadi data yang kami dapat ni nanti kami akan letak di laman blog projek Isulam ni. Nama projek tu projek Isulam lah. Sebelum tu boleh Encik perkenalkan diri. Kami nak tahu nama penuh, umur, asal dan pekerjaan. Okey. Nama Pak Cik Joshua bin Sudai dan Pak Cik merupakan bapa saudara Syazani. Kenal tak Syazani? Ya, kenal. Pak Cik berumur 48 tahun dan Pak Cik bekerja sebagai, Pak Cik kena mention juga pekerjaan Pak Cik ke atau Pekerjaan saja. Pak Cik cikgu? Cikgu. Okey. So saya akan mula dengan soalan pertama. Boleh? Sebelum ni pernah tak Encik mengikuti mana-mana aktiviti merisik ataupun family keluarga Encik yang menjalankan merisik orang atau bertunang dan bertunang? Merisik ni, kalau dikatakan penglibatan Pak Cik untuk merisik, memang Pak Cik memang aktif. Sebab apa? Sebab Pak Cik, kalau anak buah Pak Cik sendiri pun, kalau mereka nak kahwin sebelum tu, kalau ada merisik, Pak Cik lah yang tukang menjadi orang perantaraan. Itu. Memang Pak Cik selalu ikut, orang-orang kampung pun selalu ajak Pak Cik untuk ikut kalau ada aktiviti merisik ini. Macam itulah Pak Cik memang selalu ikut. Tapi disebabkan COVID-19 ni memang jarang lah. Jadi pakcik memang aktif lah. Okay. Jadi merisik. Kita selalu dengar merisik. Jadi apa tujuan sebenar merisik ni dijalankan dalam masyarakat Melayu Sarawak? Kalau dekat kampung Pak Cik, merisik ni dikira sebagai bertunang. Tak kisahlah perlu lepas merisik tu dia bertunangkan lagi. Tapi kalau secara umumnya merisik ni, dia macam, kalau Pak Cik nak cakap dengan secara terperinci, proses merisik ni, kamu hantar cincin dekat seseorang tu. Maksudnya, keluarga lelaki hantar cincin kat perempuan tu. Maksudnya macam ni. Merisik ini, maksudnya adalah menandai seseorang itu untuk dijadikan menantu. Macam itulah. Ada yang selepas merisik dia akan bertunang. Ada pula setengah masyarakat selalunya kalau merisik ni dia akan bertunang. Tetapi sekarang untuk menjimatkan duit atau keadaan, merisik ini dikira sebagai bertunang juga. Tapi kalau mengikut adat yang sebenarnya, merisik ini
dia dia macam dikatakan, kalau bahasa Sarawak dia panggil tekol. Tekol. Tekol ni tekol. Maksudnya macam pakcik ni dulu merisik, memang pakcik pun ada merisik isteri pakcik. Isteri pakcik kiranya kalau orang cakap, kalau aku dah merisik, engkau lah jadi milik aku, engkau lah bakal jadi isteri aku. Macam itulah. Baik. Jadi adakah macam pakcik cakap tadi, hantar cincin, bawa cincin. Macam saya pun ada pengalaman, kakak saya dia dirisik oleh bakal abang ipar saya. Saya nampak hantaran. Adakah sama juga dalam masyarakat Melayu Sarawak perlu bawa hantaran? Tidak. Dekat Sarawak ni dia merisik, dia sebenarnya dia banyak proses kalau nak dikira. Mula-mula dia dengan merisik, lepas tu bertunang, lepas tu berkahwin lah. Dalam orang, kalau orang kampung pakcik ni dia macam ni. Kamu tentang masyarakat di Jemukan kan, dia tenang macam ni. Merisik ni dia tak bawa apa-apa hantaran. Dia hanya macam pergi ke rumah orang itu, dia bagi cincin kat yang bakal jadi pengantin perempuan tu. Itu adalah untuk menandakan orang perempuan tu adalah milik lelaki itu. Jadi kebiasaannya kalau yang berhantaran ini, dia akan diberi ketika pertunangan. Macam itulah. Jadi merisik ini memang tak ada hantaran. Kalau ada orang cakap yang merisik ni ada berhantaran kan, tapi dekat kampung pakcik ni, kalau dia ada hantaran, dia lebih ke majlis bertunang. Kalau merisik ni dia dikatakan tekol. Macam itulah perbezaan dia. Jadi selalunya merisik ni lelaki yang merisik perempuan kan. Jadi selalunya di rumah dijalankan. Jadi ada tak kebiasaannya di tempat lain? Mungkin di tempat lain selain di rumah. Tidak pernah pakcik berpengalaman kat restoran ke masjid ke apa. Memang dia kat rumah lah, memang tak ada tempat lain. Tak mungkin orang buat tak mungkin orang buat kat Padang, tak mungkin orang buat kat sekolah. Memang dekat rumah. Jadi sebelum bertunang, merisik ni wajib tak dijalankan? Ataupun boleh terus bertunang? Boleh, tak ada masalah. Kalau kiranya orang menjalankan adat merisik ni, maksudnya dia ada wang. Kalau pakcik nak undurkan masa dulu pun pakcik tak naklah merisik. Sebab keluarkan duit nak beli emas pula. Emas dah berapa dah sekarang. Kiranya kalau kau ada duit, kau jalankan merisik. Kalau kau banyak duit, kau jalankanlah. Kau jangan macam, aku tak ada, macam kau kurang duit, kau nak merisik juga. Itu bergantung kepada kemampuan. Kalau kau nak merisik, kau merisiklah. Kalau kau ada duit, macam tu je lah. Jadi semasa merisik, sebelum merisik dijalankan, apakah persediaan kedua-dua keluarga, pihak lelaki dan pihak perempuan, persediaan sebelum tu? Kalau lelaki dia memang tak banyak bersedia sangatlah. Sekurang-kurangnya ahli keluarga bersedia, mak bapak dia mesti ada, ataupun wakil-wakil keluarga. Tapi kalau belah perempuan ni dia memang ada persediaan, sediakan jamu-jamuan, makanan apa semua tu. Kalau perempuan ni nak bermakeup lah, nak cantik lah hari tu. Sebab hari tu orang nak beri kau cincin, kau kena kemas lah diri kau, orang nak tengok kau. Macam tu je lah, macam tu je persediaan. Tapi dia tak ada persediaan yang terlalu menyeluruh macam bertunang, nikah apa semua. Merisik ni just make it simple.
Macam tu. Jadi masa-masa merisik, mungkin apakah yang dibincangkan oleh kedua-dua pihak, keluarga perempuan dan lelaki? Apa yang dibincangkan selalunya tanya, lepas ni nak bertunang ke? Nak bertunang ke tak, atau nak nikah terus? Selalunya pakcik kalau cakap berapa tempoh nak, berapa hantaran nak lagi. Kalau nak bincang pada waktu tu juga boleh. Tapi kebanyakan yang pakcik lalui, dia akan ambil masa untuk berbincang. Mungkin dia akan cakap nak kahwin nanti baru cakap tu. Tapi yang penting yang pakcik dah tahu sama ada dalam perbincangan ketika merisik itu, dia lebih bertanya tentang nak bertunang ke atau nak nikah lepas ni. Dia lebih membincangkan apa langkah yang seterusnya yang perlu dilalui oleh pengantin untuk itulah dalam hubungan dia orang macam itu. Baik. Sekiranya pasangan tu dah merisik, selepas merisik tu, kalau dah bertunang, apa yang selepas tu, persediaan selepas tu? Dia memang, kalau persediaan dari segi fizikal, mental tu memang itu bergantung pada diri sendiri. Lepas merisik, orang cakap kau dah kau dah kau dah jadi milik orang, kau kumpul lah duit. Macam tu lah. Itulah persediaan yang perlu lepas merisik. Kau simpan duit, kau kumpul duit, kau jaga diri kau baik-baik. Lepas tu kau cukup duit, kau kahwin. Itu je. Sekarang saya akan beralih kepada bertunang. Selepas merisik, bertunang mungkin akan dijalankan. Apakah tujuan bertunang ni apakah tujuan bertunang bagi pihak lelaki dan perempuan? Tujuan dia agak sama macam merisik, untuk menandakan seorang itu hak milik kau. Jadi dia macam ni, bertunang ni kebanyakan orang bujang sekarang kalau nak kahwin dia nak terus bertunang atau boleh nak nikah. Jadi apa pakcik lalui, yang pakcik ikut orang zaman ni lah. Bertunang ni maksud dia sama dengan merisik, tapi dia ada beza dengan merisik. Bertunang ni dia macam lebih mewah sikit daripada merisik. Dia ada hantaran, dia jemput orang lagi lamanya. Macam tu lah. Itu saja. Jadi macam pakcik cakap ada hantaran. Macam saya tengok abang saya dia bawa hantaran tu, contohnya handbag, kasut tumit tinggi. Dalam masyarakat Malaysia Sarawak, hantaran tu apa barang yang selalu dijadikan hantaran yang biasa pakcik tengok? Itu perkara yang sama. Apa yang adik cakap tu memang sama. Dia ada beg hantaran, handphone, apa semua makan-makan. Tapi dia ada sistem dia tersendiri. Dekat hantaran orang lelaki dia hantar 3, perempuan mesti balas 5. Orang lelaki hantar 5, perempuan mesti balas 7. Orang lelaki hantar 7 dulang, perempuan hantar 9 dulang. Yang penting nombor itu mesti ganjil. Itu je. Barang itu ikut kemampuan. Kau nak bagi iPhone, kau nak bagi emas, lantak kau lah. Itu apa yang kau mahu. Kau ada duit, kau beri je lah. Itu je. Oh, macam pakcik cakap tadi, lelaki bagi 5, perempuan bagi 7, nombor ganjil. Jadi memang selalunya hantaran perempuan lebih tinggi dari lelaki. Ya, betul-betul. Perempuan mesti tinggi daripada lelaki. Ya, inilah yang dekat kampung kami ni lakukan. Tapi sekarang benda tu taklah menjadi, kadang orang tak ikut. Kadang kau bagi 5, perempuan bagi 10 kadang-kadang. Kalau kau banyak duit, kau bagilah lebih. Kalau kau mampu, kira dia macam tu. Adakah ada sebab tersendiri kenapa dalam masyarakat Malaysia Sarawak hantaran perempuan tu dia kena lebih tinggi dari lelaki? Yang itu pakcik tak tahu. Pakcik pun banyak cuba tanya dulu sebab apa ni dia hantar apa semua ni.
pakcik pernah tanya dekat bapa pakcik lah, sebab apa benda ni dia bercagah. Maksudnya dia dibalas dengan umpan lebih banyak. Sedangkan sepatutnya kalau kita ikut logik, lelaki sepatutnya bagi banyak kan. Tapi hal ini sangat berbeza. Setakat ini pakcik belum tahu dan orang kampung pun mungkin pakcik belum tanya orang yang lebih arif tentang ini. Tapi kalau pakcik nanti akan tanya, nanti pakcik akan informkan kat Syazani kalau nak tahu maklumat lebih lanjut. InsyaAllah satu hari. Boleh, boleh. Uh, uh, Contoh macam bertunang. Adakah bertunang ni wajib dilakukan sebelum bernikah? Tidak wajib. Taklah wajib. Memang boleh bernikah terus. Boleh-boleh, tak ada masalah. Kalau kau ikut agama, kau nikah je terus. Yang ni bertunang ni kira adat. Dekat kalau agama dia ada juga menggalakkan untuk bertunang. Tapi kalau pakcik percaya, kau lebih baiklah menikah terus. So apa kalau kau bertunang, banyak cabaran kau nak terima. Kau tak dapat tu, tak dapat ni. Akhirnya kau tak dapat nak teruskan pertunangan ini, kau buat malu. Macam tu dah. Tapi orang kebanyakan orang sekarang dia memang bertunang lah. Tak apa, kita teruskan adat Melayu. Benda tu pun bagus untuk kelangsungan masyarakat kita kan. Bagi pakcik boleh je lah bertunang ini diadakan. Sebab dia bagi kau masa untuk kenal satu sama lain. Kau kenal olah laki kau macam mana, kau kenal olah pakai bini kau macam mana. Lepas tu korang belajarlah untuk terima apa kurangnya seorang ni, apa kurangnya ni. Lepas tu kalau kau cukup duit, kau nikah. Macam tu je. Oh. Jadi lepas selesai pertunangan, macam pakcik cakap, kedua-dua pasangan akan menjalani proses mengenali diri masing-masing. Jadi selama tempoh pertunangan tu, apakah persediaan yang sepatutnya dilakukan oleh pihak lelaki dan pihak perempuan? Boleh ulang semula. Maksud saya persediaan selepas bertunang bagi pihak lelaki dan perempuan. It is the same macam merisik lah. Kumpul duit untuk nikah. Macam tu. Tapi ada yang pakcik nak tekan kat sini. Sebenarnya waktu merisik dan bertunang ini, dia ada prosedur-prosedurnya. Macamnya waktu ketika merisik itu dan bertunang itu, tak semestinya kau terus masuk rumah, kau terus sarung cincin, tak ada. Dia ada mengalami proses berpantun, berbalas pantun. Macam itulah. Kalau pakcik tak keberatan, boleh pakcik berpantun sikit. Contohnya sebelum masuk rumah tu. Boleh ke? Kalau pakcik tak selalunya bukan orang yang berpantun, tapi pakcik cuba ingat macam mana kawan-kawan pakcik berpantun. Tak silap pakcik, mula-mula pantun ini dia agak-agak sama. Dia macam ni. Pakcik selalu dengar yang ni. Perahu kolek ke hilir Tanjung, syarat bermuat tali temali, salam tersusun sirih junjung, apa hajat sampai kemari. Itu yang disampaikan oleh orang belah perempuan. Tapi yang ni pakcik selalu dengar daripada kawan-kawan pakcik, sebab kawan-kawan pakcik kan alhamdulillah golongan pendidik juga. Jadi kalau orang-orang kampung dia punya pantun tu dia lagi indah sebab dia guna bahasa kampung. Contoh dia macam ini. Dia ada istilah memetik bunga. Dalam pantun tu dia ada istilah memetik bunga. Memetik bunga di taman, maksud dia dia macam memetik bunga. Bunga tu adalah perempuan yang nak dipinang itu. Di taman itu maksudnya di rumah perempuan itu. Maksudnya dia bertunang. Itu je lah yang pakcik ingat. Pakcik hanya orang yang
memang bercakap tapi pakcik tak kebiasaannya berpantun. Selalunya kawan-kawan pakcik yang tolong pakcik berpantun. Okey. Dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu Sarawak, adakah terdapat pantang larang semasa tempoh pertunangan? Contohnya, saya pernah baca dan saya pernah tengok dekat TV yang masyarakat India. 3 hari sebelum mereka melangsungkan perkahwinan, pengantin lelaki tak boleh keluar dari rumah. Adakah ada adat yang lain dalam masyarakat Melayu Sarawak Kau nak semasa tanya bertunang? bertunang, dia tak banyak sangat. Kalau adat pantang larang, dia lebih ke itulah, dia lebih ke perkahwinan. Tapi dia ada adat pantang larang untuk pengantin lelaki. Ketika bertunang, sepatutnya pengantin lelaki tidak terikut sama untuk ketika proses bertunang itu. Tapi semakin moden masa, semakin berlaku peredaran masa, pakcik perasan yang pengantin lelaki pun terhegeh-hegeh pun nak ikut. Macam dah tak sabar nak tengok muka si bakal isteri. Tapi kalau zaman dulu pakcik, bapak pakcik pergi hantar tunang kat isteri pakcik, memang pakcik tak pergi. Walaupun hati kuat nak ikut, tapi itulah mungkin perkara ini disebabkan masa ke masa orang tak dapat nak terima. Mungkin dia kata dia memang ada pantang larang lah. Kalau kau tak kalau kau tunang, kau tak boleh pergi rumah isteri kau tak boleh ikut family kau bertunang. Kau mesti duduk rumah je. Macam itulah. Tapi lepas tu dia tak boleh jumpa tunang dia tu 3 hari lepas tarik dia bertunang itu. Itu yang dulu-dulu lah. Tapi sekarang perkara ni dah dimansuh. Dia jadi kau boleh je pergi sama mak bapak kau bertunang. Itu je. Itu je yang pakcik ingat. Jadi macam merisik tadi, bincang kedua-dua pihak keluarga bincang apakah langkah seterusnya. Macam bertunang, mungkin apa yang dibincangkan oleh pihak lelaki dan perempuan? Dia memang bincang pasal perkahwinan, tetapi dalam tempoh pertunangan itu dia ada perbincangan masa ke masa, bila nak kahwin, berapa kau nak hantar, 10,000 ke, 20,000 ke. Dia macam tu. Kalau sebelum kahwin tu dia akan, selalunya pengantin lelaki akan bawa bincang lah untuk keluarga belah perempuan. Dia akan tanya yang ni macam mana. Kau nak buat ke majlis rami? Kalau dekat Sarawak dia cakap ni, kau nak merami kah? Macam ya. Kau mau merami kah? Mau merami sini. Tapi adat perkahwinan ini adalah ketika ada nak berkahwin ini, adat merami ini akan diadakan di sebelah pihak perempuan dahulu. Adat merami. Apa maksudnya? Merami. Kalau bahasa Melayu standard, kau nak faham maksud dia ramai. Maksudnya kau nak meraihkan tu. Tapi adat merami tu dia hanya untuk adat nikah. Dia tak ada bertunang. Jadi merisik, perkataan merisik dan bertunang, adakah ada nama lain dalam bahasa Melayu Sarawak? Merisik dia ada nama lain iaitu tekul. Tekol. Tekul. Kalau Untuk bertunang? Tunang je. Dia tak ada spesifik nama yang lain. Bertunang. Yang lain ada nak soalan tambahan ke? Saya ada. Pakcik, perkara merisik ini sekurang-kurangnya berapa orang dalam kalangan sebelah lelaki yang pergi merisik perempuan? Maaf pakcik I can't hear. Pakcik tak boleh dengar kat sini. Hello, dapat dengar? Dapat. Tadi pakcik cakap jelas. Soalan saya macam ni. Berapa orangkah sekurang-kurangnya daripada pihak lelaki untuk merisik pihak perempuan?
kalau zaman COVID ni kau mesti 20 orang je kan. Tapi kalau tak ada COVID itu terselah. Kalau merisik dia hanya ahli keluarga, mak bapak kau mesti ada, ahli beradik mak bapak kau mesti ada. Kalau kau bertunang ni kau banyak pun tak apa. Itu je lah. Dia tak ada limit. Sama juga dengan bertunang, tiada limit. Ya, tapi jumlah orang untuk bertunang, jumlah untuk rombongan bertunang dia lebih banyak daripada jumlah orang yang merisik. Maksudnya kalau kau merisik, kau dengan keluarga kau. Tapi kalau bertunang, kau bawa kawan kau sekali, kau bawa kawan mak bapak kau sekali yang nak ikut, kau pergilah ramai-ramai. Kalau merisik dia hanya ahli keluarga je. Okey, faham. Terima kasih. Yang lain ada lagi soalan tambahan? Saya ada. Pakcik, macam yang Pakcik kata tu bilangan hantaran kena ganjil. Jadi kenapa ya kena ganjil? Yang tu pakcik tak pasti. Jadi pakcik kena cakap, pakcik dah tanya tapi pakcik tidak tahu. Yang itu pakcik tidak pastilah. Oh, terima kasih. Ada lagi ke? Setakat ni itu saja. Boleh ke kita akhiri kita punya sesi temu bual? Boleh. Boleh. Dengan soalan-soalan yang sudah diajukan tadi, maka berakhirlah sesi temu bual ini. Jadi saya sebagai wakil ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Joshua kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga maklumat yang baru, terutama sekali kepada kami. Mungkin macam saya dari Kuala Lumpur, saya membesar di sana, so saya tak tahu sangat adat Melayu Sarawak di sini. Semoga maklumat ini akan memberi ilmu yang baru kepada masyarakat luar, contohnya terutama sekali kepada masyarakat yang bukan berasal dari Sarawak. Semoga kita bertemu lagi di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pakcik. Terima kasih Sama-sama. Pakcik. Terima kasih Pakcik. Alhamdulillah. Terima kasih Pakcik. Pakcik kena lift ke ni? Ya,